Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sufina binti Wahyudin, nomor IC 72 12 16 12 5524. Saya pelajar daripada OUN Tawau, Sabah. Hari ini saya akan membentangkan subjek HMEC 5113, Child Development Theories. Seterusnya, untuk meneruskan, kita lihat kepada pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut, matlamat projek ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam pembelajaran mereka, khususnya kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Seterusnya juga, kepentingan kajian ini ialah untuk membantu kanak-kanak mengatasi pembelajaran mereka sama ada di sekolah ataupun di rumah. Umum diketahui, kanak-kanak yang bermasalah di sekolah selalunya akan juga menghadapi masalah ketika berada di sekolah. Seterusnya ialah pendekatan yang tepat dan bersesuaian harus cepat diambil oleh guru bersama ibu bapa untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah mereka, terutama dalam masalah pembelajaran. Seterusnya, kita lihat kepada biodata kanak-kanak dan latar belakang. Untuk menyempurnakan laporan tersebut, saya telah memilih seorang kanak-kanak lelaki berumur 6 tahun yang bernama Muhammad Nur bin Muhammad Amin. Kanak-kanak tersebut adalah merupakan anak kelima daripada 8 orang adik-beradik. Muhammad Nur bin Muhammad Amin bin Muhammad Nur tinggal bersama ibunya dan adik-adiknya yang lain. Status ibu bapa kanak-kanak tersebut ialah mereka telah bercerai. Sebagaimana dikatakan oleh guru kelas Muhammad Nur bin Muhammad Amin bin Muhammad Nur ini, Muhammad Amin bin Muhammad Nur mengalami beberapa masalah dalam pembelajarannya di sekolah. Yang pertama ialah ketika berada di sekolah, kedapatan Muhammad Amin bin Muhammad Nur ini selalu bergaduh bersama kawan-kawannya. Seterusnya didapati juga Muhammad Amin bin Muhammad Nur selalunya tidak menyiapkan tugasannya. Seterusnya juga ialah dia kedapatan selalu merosakkan harta benda sekolah seperti mematahkan warna dan pensil. Dan seterusnya ialah bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut selalunya kedapatan menggunakan bahasa yang kesat seperti perkataan binatang, cheese, dan seumpamanya. Seterusnya, kita saksikan slide yang seterusnya. Di dalam mencari jawaban sesuatu masalah, kita menggunakan satu kaedah ataupun prosedur untuk mencari masalah tersebut, untuk mengenal pasti apa yang dihadapi oleh anak-anak yang bermasalah. Di sini saya telah menggunakan 2 prosedur pemerhatian, yaitu melalui pemerhatian dan pembual. Saya memilih 2 kaedah tersebut sebab ia sangat bersesuaian untuk membantu saya di dalam menyiapkan laporan tersebut. Di mana kaedah pemerhatian, kita perlu melihat kepada apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sepanjang tempo berada di sekolah. Seterusnya, melalui pembual juga kita boleh bertanya, membual kanak-kanak tersebut secara santai dan bersahaja untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan. Seterusnya berikut ialah laporan daripada hasil pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang 1 hari persekolahan bersama Muhammad Amin bin Muhammad Nur.
Saya berada di kelas kanak-kanak tersebut kira-kira sepanjang 3,5 jam daripada jam 8 hingga 11.30 pagi. Saya telah mendapati banyak peristiwa dan dapatan yang saya boleh laporkan. Satu daripadanya ialah sebagaimana dikatakan oleh guru kelasnya, Muhammad Amin bin Muhammad Nur, kebanyakan tugasnya tidak disiapkannya dengan sempurna. Seterusnya, bahasa yang digunakannya juga kedapatan ada yang tidak bersopan. Sebagaimana saya katakan tadi, perkataan cis, bodoh, binatang kepada rakan-rakannya. Seterusnya, kedapatan juga bahasa yang digunakan oleh Muhammad Amin bin Muhammad Nur, bahasanya ialah masih pelat. Dia tidak dapat menyebut setengah-setengah perkataan atau ayat dengan betul. Seterusnya ialah, mari kita lihat perkaitan teori dan tingkah laku kanak-kanak. Mengikut teori perkembangan bahasa, teori Beveridge, faktor persekitaran memainkan yang sangat penting kepada perkembangan bahasa kanak-kanak. Jadi di sini perkaitannya ialah Muhammad Amin bin Muhammad Nur merupakan anak-anak yang hidup di ruangan keluarga yang miskin, persekitaran yang kurang menggunakan bahasa yang agak baik. Jadi secara tidak langsung di rumah apabila berada di sekolah, bahasa tersebut terbawa-bawa ke sekolah. Di sini dikuatkan oleh teori tersebut yang mengatakan faktor persekitaran itu memainkan peran yang penting. Seterusnya juga ialah kemungkinan perkataan tersebut ditiru di persekitaran di dalam rumahnya, di mana kanak-kanak sangat besar pengaruhnya untuk belajar dalam kaidah peniruan. Seterusnya ialah teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak perlu dirangsang dari awal usia untuk membantu dia berkembang dengan lebih baik. Jadi di sini perkaitannya dengan teori dengan kehidupan kanak-kanak yang dikaji tadi ialah Muhammad Amin bin Muhammad Nur ini lahir daripada kanak-kanak yang miskin. Secara tidak langsung, hobi dan tabiat kanak-kanak tersebut tidak cenderung kepada pendidikan. Seterusnya ialah, menurut Jean Piaget ialah penglibatan yang aktif di dalam kelas sangat penting untuk membolehkan kanak-kanak mencapai objektif pelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Didapati Muhammad Amin bin Muhammad Nur tidak dapat mengikuti pelajaran sepenuhnya dengan baik, di mana fokus kanak-kanak tersebut amat sedikit. Seterusnya ialah pemeringkatan pembelajaran perlu dilakukan oleh guru agar kanak-kanak mudah memahami pelajaran. Implikasi di sini, implikasi daripada teori tersebut, sebagai guru yang didikasi haruslah membuat pemeringkatan pembelajaran agar kanak-kanak yang terlibat di dalam kelas mudah mengikuti pelajaran dengan senang hati. Seterusnya ialah kita sampai kepada kesimpulan pembentaran tersebut. Pertama ialah kanak-kanak perlu bimbingan sedari awal usia supaya berkembang dengan baik. Seterusnya, peranan guru amat penting dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Dan seterusnya lagi, teori kognitif sangat membantu kepada guru dan ibu bapa dalam membantu menangani masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit. 9 menit tak?